Okay, hi. Alright, video ni saya akan kongsikan macam mana saya memperkenalkan pelajar saya tentang relative atomic mass because some of the student dia memang will not understand macam mana kita this relative atomic mass is derived. Okay, of course masa kita mengajar ni kita akan cakap the size of atom is extremely small and the mass of an atom difficult to be weighed. The best way to determine the mass of a single atom is to compare its mass to the mass of another atom of the element is used as a standard. Okey, kalau kita baca, memanglah pelajar mungkin tak faham apa yang dinyatakan di situ. Jadi maka saya akan tunjukkan satu analogi lah kepada budak di mana bagaimana relative atomic mass ini boleh derived, macam mana dia dibolehi. Okay, saya akan apply in the daily life. Okay, katakanlah, ini dia. Okay, katakanlah saya nak timbang potato. Potato. I tidak tahu jisim ataupun the mass of one potato. So we assume, kita anggapkan dia ada penimbang yang boleh timbang potato ini. So how to do to weigh a one potato, maka kita perlu guna satu standard. Ada satu standard benda di sini. Okay, standard. Okay, standard lah. Okay, apa yang kita guna standard di sini, katakanlah kita guna batu. Okay, saya hanya bagi analogi saja. Batu ni adalah 1 gram, which is the lightest one, paling ringan. Okay, maka macam mana boleh equilibrium? Maksudnya scale ni, penimbang ni dia perlu setara, barulah kita tahu jisim satu potato. Katakan kalau kita letak 2 batu, okay, 2 batu di sini, maka skala ni dah jadi equilibrium. Kalaulah 2 batu ni boleh equilibrium dengan satu potato, maka macam mana kita nak tulis the mass of one potato? So the mass of one potato is, kerana dia perlu 2 batu untuk capai equilibrium, maka dia adalah 2 times heavier. Okay, the mass of one potato is 2 times heavier than the mass of one stone. One stone. Maka comparison lah ini yang dipanggil relative atomic mass potato adalah 2. Maka relative atomic mass of potato 2 ni, yang 2 ini adalah menunjukkan perbandingan antara jisim satu potato dengan jisim satu yang dijadikan standard, iaitu batu dia. Okay. Jadi sekarang kita, bila pelajar tak faham analogi ni yang kita guna sebagai daily life, maka kita sekarang pergi kepada atom sekarang. Atom macam mana nak buat? Okay, jadi potato ni kita tukar kepada helium. Helium. Maka the lightest atom, scientists menggunakan hydrogen as a standard atom. Hydrogen as a standard atom. Why? Because hydrogen is the lightest with 1 unit. Okay. Maka perlu letak berapa hydrogen atom untuk equilibriumkan satu atom helium. Maka dia perlu 4. Okay, dia perlu 4 sebenarnya. Okay. Bila dia perlu 4, maka dia akan tulis macam ni. The mass of
helium atom is 4 times heavier. Okay. Jisim satu, sorry, the mass of one. Perlu tulis one. Jisim satu helium atom adalah 4 kali ganda daripada than the mass of one hydrogen atom. Maka relative atomic mass of helium adalah 4. Di sini. So 4 di sini ni maksudnya dia adalah perbandingan antara jisim satu helium atom dengan jisim satu hydrogen atom. Tapi bila perkembangan, okay, maksudnya year by year, okay, bila ada perkembangan saintis di mana menunjukkan bahawa hidrogen ni adalah tidak sesuai digunakan as a standard atom, maka dia memperkenalkan carbon 12. Kenapa dia memperkenalkan carbon 12 atom? Jadi pelajar perlu tahu dua sebab kenapa carbon 12 atom ini is chosen as a standard. Satu, di mana hidrogen dia ada kelemahan, hidrogen tu adalah gas. Maka carbon 12 pula macam mana? Jadi carbon 12 pula adalah carbon, okay. Jadi carbon ni adalah, okay. Carbon 12 is a solid at room temperature. So dia perlu solid punya bahan lah. Barulah kita boleh kita boleh pilih sebagai standard atom. Satu lagi, it is easily to be handled. Dia mudah dikendalikan. Okay? Tak macam hidrogen ni dia gas, dia tak mudah dikendalikan. Jadi dua sebab inilah pelajar perlu tahu kenapa carbon 12 is chosen as a standard. Jadi kita tanya budak lagi. Okay. Kita develop lagi perkembangan minda budak. Okay. Bila carbon 12 ini dijadikan standard, tadi helium kan? Kita letak helium. Jadi ini adalah carbon 12 as a standard. Okay. Carbon 12. Yang nombor 12 ini maksudnya satu carbon 12 ini equivalent to the 12 unit, di mana dia adalah 12 kali ganda jisim satu atom karbon 12 kali ganda lebih berat daripada jisim satu atom hidrogen sebenarnya. Maka bila kamu letak satu atom karbon 12, maka tak akan mencapai equilibrium. Kerana tadi helium, kita guna hydrogen atom tadi, dia hanya perlu 4 sahaja atom hydrogen. Tapi bila kamu letak satu karbon 12 di mana ada 12 unit, maka dia tak akan capai equilibrium. Maka karbon 12 ni akan jatuh ke bawah. Macam ni. Kalau macam ni, maka equilibrium ni tidak tercapai. Bila equilibrium ni tak tercapai, maka tidak dapat kita menimbang jisim satu atom helium. So kita akan tanya budak, macam mana kita nak jadikan dia jadi equilibrium? Bukan minda kepada pelajar, tanyakan pelajar macam mana boleh kita equilibriumkan. Okay? So jadi budak dia akan faham sekarang kenapa karbon 12 ni perlu dibagi kepada 12. Karbon 12 ni dia perlu macam hidrogen di mana dia hanya satu, to make it lightest as one unit. How to make carbon 12 ini lightest as a one unit? Maka beritahu pelajar, ini adalah carbon 12. Bila kamu buat macam ini, okay, buat macam ini,
Okay. Maka itu dah dipecahkan kepada 4. Maka itu dipanggil 1/4. Bila kamu pecahkan macam ni lagi, jadi ini dah panggil 1/8. Jadi bila kamu pecah lagi macam ni, pecahkan lagi macam ni, maka dah akan jadi 1/12. Jadi 1, maka 1 ini, okay, 1/12 ini adalah persamaan 1/12 of the mass of one carbon 12 atom adalah persamaan dengan 1 hydrogen atom tadi, di mana dia boleh 1 unit, dia sebelah pun 1 unit. Kita barulah pelajar faham. Oh, rupa-rupanya karbon 12 dia perlu dibahagikan kepada 12, di mana dia boleh menjadikan the lightest atom bersamaan dengan 1 hydrogen atom. So, bila dah bagi kepada 12, maka bolehlah kita timbang sekarang. So, yang ini 1 PG ini, bukan karbon 12 adalah 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom. Jadi, letak berapa PG 1/12 of the mass 1 carbon 12 atom, letak 4 PG seperti hydrogen atom tadi. Maka, relative atomic mass of helium masih kekal 4. Dia mesti 4 kekal. Bila tadi guna hydrogen as a standard, dia jadi 4. Bila you tukar kepada carbon 12 atom sebagai standard, tetap mesti 4 as well. Jadi masuk di sini adalah 1, mass of helium, mass of 1 helium atom is 4 times heavier than, ini mesti standard lah. Standard lah siapa? Ialah 1/12. Tak boleh hydrogen sekarang, kerana saintis dah chosen carbon 12 as a standard. Tadi kita dah belajar 2 sebab tadi. Jadi heavier than 1/12 of the mass of 1 carbon 12 atom. Jadi yang inilah, ayat ini adalah persamaan dengan 1 hydrogen atom sebenarnya, iaitu persamaan dengan 1 unit. That is the reason how the relative atomic mass helium didapati. Yang 4 ni bukan bermaksud 4 gram, beritahu pelajar. Jangan sesekali letak gram. Ini konsep yang salah. Relatif ini di mana adalah perbandingan jisim satu atom dengan jisim atom yang dipilih as a standard. Jadi bila dah faham, maka pelajar boleh faham ni lah. 1 helium atom dah capai equilibrium. Jadi equilibrium dengan siapa? Dengan 4 unit carbon 12 ni. Tapi ini bukan carbon 12 dia adalah 1/12 of 1 carbon 12 atom. Jadi ada 4, ada 4 1/12 of a carbon 12 atom. So based on the diagram, the relative atomic mass of helium is 4. This means the average mass of 1 atom of helium is 4 times heavier than the mass of, ingat, dia mesti 1/12 of 1 carbon 12 atom. Jadi inilah
ayat ni adalah persamaan dengan one hydrogen atom previously, iaitu persamaan dengan satu unit. So, kita boleh, kalau kita boleh lagi mantapkan lagi analogi kita dengan aktiviti ni. Kita boleh cakap, okay, dalam kelas, katakan dalam kelas ni, okay, ini whiteboard, ini student, ini adalah pelajar. Kita boleh cakap analogi ni, okay, semua pelajar ini adalah atom. Maka kita mesti pilih satu atom ni sebagai standard. Tanya pelajar, mana satu pelajar yang boleh dijadikan standard? Jadi, you mesti cungkilkan minda pelajar. Okay? Jadi, sepatutnya kita patutlah pilih pelajar yang paling ringan. Katakan pelajar Aminah. Okay? Mass kilogram dia adalah, katakan paling ringan 40 kg. Maka Aminah bila dah tukar kepada relative mass ni, di mana bukan jisim, tak boleh jisim lagi. Relative ni dia adalah the lightest atom with the one unit. Jadi yang lain-lain seperti katakan Ali ada 60 kg. Jadi 60, katakan yang ini Ali pula. Jadi relatif dia macam mana nak dapat? Maka mesti tahu Ali ni lebih berat daripada Aminah berapa. Jadi macam mana kira? Jadi mestilah 60 bahagi 40. Jadi 60 bahagi 40 kita akan dapat 1.5. Maka relative mass of Ali adalah 1.5. Maksudnya adalah jisim satu atom Ali ni adalah 1.5 kali ganda daripada jisim satu atom Aminah. You boleh kembangkan lagi, pilih siapa pelajar ni daripada kelas itu. Maka dia akan dapatlah semakin bertambahlah jisim dia. Macam ni. Okay. So, we can say that yang belakang ni, satu lagi lah. We can say that student B is 1.5 times heavier than sepatutnya patut tulisan yang ni. The mass of student B is 1.5 times heavier than the mass of student A. Barulah lengkap. Okay ya. So haraplah saya boleh bantu cikgu untuk membolehkan pelajar memahami how this relative atomic mass derived. Okay, inilah pengenalan sajalah, introduction saja. Okay, terima kasih.